Salam sejahtera dan selamat malam kepada semua yang sabar setia menonton rancangan Forum Perdana Awal Islam, baik di kaca TV ataupun di lokasi kita. Apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Saya nak bertanya pada akak yang sebelah saya ni lah. Boleh tak tak diri boleh tak? Namanya siapa? Nur Faiza binti Fuad. Akak bertugas di sini ke macam mana? Ya, seorang pensyarah di sini. Jadi agaknya kalau kita lihat ni malam ni ribuan yang membanjiri Dewan Terbuka di sini ni, agaknya akak sendiri kenapa apakah aura yang memanggil nak bersama-sama dengan ni, sebab saya ke, sebab Ustaz Syarin ke? Oh ya ke? Auranya hebat. Dengan cerita malam ni tajuk-tajuknya tu berkaitan dengan benda yang mistik, misteri, gaib. Tapi apa yang tajuk pada malam ni Itulah saya pun tak tahu. Akak betul macam pelakon lah kan. Saya pun tak tahu dan juga ramai nampaknya nak tanya apakah yang kita nak bincangkan. Kita bagi pada Ustaz Syarin lah. Dia mungkin ada clue-clue nak ingin diberikan. Silakan Ustaz Syarin. Dia sebenarnya tajuk malam ni memang istimewa sebab dia melibatkan soal cantik. Sebab tu ramai orang perempuan malam ni nak cucuk sana, cucuk tang sana, cucuk tang sini. Ada dia jadi cantik kan, kan? Jadi kurang macam gitulah agaknya. Kalau nak bincang dengan penerbit lah. Tapi sebenarnya isu ni kita tak boleh nak bising-bising Ustaz. Sebab kita kena rahsia-rahsia. Kan kalau kita cakap kuat-kuat ni terbongkar rahsia kita ni. Apa kata kita saksikan sekilas. Cerita kita kali ni hebat. Memang hebat. Ish, mana pula cerita baru? Dah lama dah. Cuma diubah suaikan mengikut cita rasa terkini. Tengok ni. Apa hajat kau datang nak? Macam ni mak, saya ni ada masalah sikit. Anak saya ni dah berpuluh-puluh orang masuk Minang, tapi seorang pun tak lekat mak. Tolonglah mak. Mak tengok anak engkau ni nak ada benda yang melindung. Itu pasal lah yang orang masuk-masuk ke Minang tak jadi. Apa kata kalau kita pakaikan dia barang? Pakai apa tu mak? Pakai susuk. Buat je lah mak, jangan jelok. Bagulah orang tengok muka dia berseri. Ramai yang suka. Jangan kau tak tahan pula tengok kang. Tua muda semua duk kejar dia. Tapi cari elok-elok ya. Ini barang yang kau bawa tadi ke? Nampak tu? Itu namanya cepat dah tu. Kamu kemari sikit. Mari Nenek pasang lagi. Tahan sikit ya. Tarik nafas. Tarik nafas. Sakit sikit. Tunggulah nak. Seminggu dua lagi. Adalah orang yang datang nanti. Jangan kau tak terlayan. Ini bawa balik mandi. Tahu? Nak mandi menghadap dekat matahari naik. Jangan menghadap matahari turun. Tahu? Jangan. Fikir dulu sebelum bertindak. Memanglah dibilang genap dipapar ganjil. Tapi akhirnya siapa yang rugi kak? Kerana yang hak dan batil banyak bezanya. Kalau tidak, masakan Allah dalam surah Al-A'la ayat 16 hingga 17 menyatakan bahawa janganlah terlalu mengutamakan kehidupan dunia.
Kerana hakikatnya kehidupan akhirat adalah lebih baik, lagi kekal. Tapi bagi yang pendek akal, masuklah mereka ini dalam golongan yang seperti kata Sayyidina Umar Al-Khattab ini. Pandangan sesaat kerap kali mendatangkan kemelaratan selama-lamanya. Apa nak jadilah dengan masyarakat kita ni ya? Dari dulu sampai sekarang, tak sudah-sudah mempercayai dengan syaitan dan iblis ini. Sampai ada yang berani mengeluarkan wang ringgit semata-mata untuk cucuk sana, cucuk sini, jampi sana, jampi sini. Sedangkan realitinya, semua ini karut belaka. Saya rasa diri saya ni macam tak cantik. Ada rasa kekurangan daripada orang lain. Saya pakai susuk lah. Dulu memang saya susah nak bekerja. So cara pintas yang saya nak buat, saya pakai susuk lah. Pantalaran masa pakai susuk. Bulan pertama, kita tak boleh makan benda-benda yang boleh mendatangkan gatal tu. Memang kena elakkan. Dia boleh jatuh lah, boleh terkeluar. Kita tak boleh makan keladi bunting, pisang embun. Lepas tu lalu buah ampayan yang terpacak dekat tanah. Isu yang kita bincangkan pada malam ini tentang susuk. Jadi kalau boleh saya nak persilakan Ustaz Syaril untuk membawa perbincangan ini kepada semua panel yang kita telah diundang khas untuk membincangkan isu pada malam ini. Siapakah 3 orang panel yang akan berkongsi dengan kita bagi nak mencari jawapan di sebalik persoalan susuk ini? Maka panel pertama pada malam ini istimewa, penampilan pertama dalam forum perdana. Kita perkenalkan yang berbahagia Ustaz Muhammad Hanafi Abdul Rahman, seorang pengamal perubatan Islam di negara kita. Assalamualaikum Ustaz. Dan alhamdulillah panel kita yang kedua, di tengah-tengah di kalangan 3 orang ahli panel, orang Pahang kita datangkan Ustaz Badri Shah Alauddin dari Jabatan Agama Islam Pahang. Assalamualaikum Ustaz. Assalamualaikum. Perjalanan ke Batu Pahat okey? Bagus Dan panel di hujung sekali yang berbahagia Dr. Rabi Hamzah, pakar motivasi di negara kita. Assalamualaikum Doktor. Waalaikumsalam. Maka 3 orang panel ini akan memulakan perbincangan bersama dengan kita pada malam ini dalam nak mencari jawapan tentang susuk. Saya nak pergi kepada panel yang pertama, Ustaz Hanafi. Ustaz, kita dah tengok segmen sekilas dan inilah sebenarnya yang ini cukup hangat diperkatakan. Kadang-kadang forum kita pun tak nak tengok susuk juga yang dia tengok. Mungkin Ustaz ada jawapan lah. Apakah sebenarnya amalan yang telah dilakukan oleh segelintir masyarakat ini yang cukup ramai orang buat? Apa sebab mereka masih nak melakukan gini? Silakan Ustaz. Susuk ini tuan-tuan boleh diterjemahkan sebagai memasukkan logam-logam tertentu seperti emas, perak, mutiara, tembaga dan sebagainya lagi di bahagian-bahagian tertentu. Di pipi, di bahu, di pinggang ataupun sebagainya lagi melalui jampi-jampi tertentu yang berbentuk pemujaan kepada makhluk halus yang bertujuan untuk kecantikan, untuk ketahanan tubuh badan, keperkasaan dan sebagainya lagi. Jadi susuk ini dia tidaklah terbatas kepada hal ehwal yang berkaitan dengan untuk menarik seri ataupun kecantikan sahaja. Tetapi susuk yang sebegitulah yang lebih terkenal dalam masyarakat kita. Oleh kerana itu, itulah yang kebanyakan orang kita memahaminya. Sebenarnya kalau sebagaimana kita lihat dalam slot yang ditayangkan tadi, sebahagian mereka-mereka yang menggunakan susuk ini, mereka memang berminat untuk menggunakannya. Sebahagian yang lain pula mereka adalah orang-orang yang terpengaruh dengan ajakan ataupun pujukan kawan-kawan mereka ataupun saudara-saudara mereka. Oleh kerana itu kita perlu awas tuan-tuan dalam perkara ini, kerana kadang-kadang berlaku juga seseorang itu dia tak mahu mengamalkan susuk ini, tetapi oleh kerana diajak oleh kawan-kawan, maka dia terpengaruh. Bila dia terpengaruh, dia telah datang ke suatu tempat dan dengan itu dia dimasukkan susuk ke dalam badan dia. Sekali dia dimasukkan susuk ke dalam badan dia, dia akan menerima akibat-akibat dia yang tertentu yang boleh membawa kemudaratan kepada diri orang yang mengamalkan ilmu susuk tersebut. Jadi walaupun dalam masyarakat kita perkara ini telah lama diamalkan dan kita nampak tidak wajar lagi diamalkan di zaman sekarang, tetapi masih terdapat hatta di kalangan golongan yang berpendidikan tinggi juga mereka menggunakan pendekatan yang seperti ini untuk mencapai hajat-hajat yang mereka kehendaki. Oleh kerana itu pengalaman kita sendiri melihat bahawa perkara ini sukar untuk kita basmikan di dalam masyarakat kita kerana ada orang-orang segelintir manusia yang berminat untuk mengambil pendekatan-pendekatan yang seperti ini
sekalipun bercanggah dengan ajaran Islam. Terima kasih. Ya, terima kasih Ustaz dalam mukadimah yang begitu menjelaskan kepada kita tentang apa itu susuk dan mengapa masyarakat agak berminat. Dan saya setuju bila Ustaz sebut tadi soal susuk ni, kerana kalau tidak takkan mungkin. Universiti Tun Hussein hari ini pun, Tun Hussein On Batu Pahat ni menganjurkan untuk nak memberi kesedaran pada masyarakat, sebab hari ini kecenderungan masyarakat dah mula nak tahu. Dulu dah lama lupa ni Dr. Rubiah. Dah mula macam tak kisah je, buat tak tahu je kan. Jadi satu amalan yang agak kuno lah. Tapi hari ni makin nampak hidup balik dah. Dah ramai pula remaja-remaja nak pun ya tak ya kata dia boleh jadi cantik ni. Ini yang kita bimbang. Mungkin Dr. Rubiah ada sesuatu juga bila kita nak kongsi tentang segmen sekilas sebentar tadi. Silakan Dr. Kecenderungan mencari apa yang tidak patut dicari, meninggalkan apa yang patut dicari, ini merupakan satu keruntuhan, satu penyimpangan dan satu kemunduran yang berlaku. Kita gustan ke belakang. Kalau niatnya baik sekalipun, kalau tujuannya betul pun sekalipun, tapi ini bukan cara yang diterima oleh agama. Memasukkan apa saja yang bukan dikehendaki oleh tubuh, bukan untuk merawat dalam bentuk apa yang dikatakan penyakit, tapi sebenarnya cari penyakit, adalah merupakan satu ibadah yang tidak langsung diterima. Sebab itu pengalaman saya mengkaji perubatan tradisional. Peristiwa ini berlaku kepada mereka-mereka yang sudah ketandusan idea, sudah ketandusan jiwa, sudah hilang harga diri, sudah cuba memancing apa yang dia patut tidak dapat, dia nak dapat. Dan yang kadang-kadang kita katakan atas dasar untuk bertanding, untuk menunjukkan siapa hebat, untuk menunjukkan siapa lebih terah, ataupun menunjukkan siapa yang lebih berpengaruh. Kerana pada satu ketika dulu cantik merupakan modal terbaik untuk jadi puteri apapun, untuk menjadi isteri siapapun. Tetapi hari ini cantik fizikal tanpa diangkat dengan cantik akidah, tanpa diangkat dengan kecantikan mental, kekuatan ilmu dan kemahiran, kecantikan itu tidak lagi dapat dijadikan hadiah mutlak untuk menjadi seorang yang benar-benar isteri yang dikasihi atau kekasih yang sedang diburu. Oleh kerana tumpuan kita sudah melihat kepada banyaknya unsur-unsur lain, maka mereka-mereka yang masih berfikir dan menggunakan modal bahawa cantik untuk mendapatkan apa saja, mereka sanggup berusaha untuk mengekalkan kecantikan ini bagi tujuan mencapai hasrat yang mereka belum dapat. Kalau dia belum ada harta, dia nak gunakan cantik dia untuk dapat harta. Kalau dia kata dia minat pada seseorang, dengan cantik dia pancing orang. Kerana manusia ini memang dijadikan mudah terpesona dengan cantik. Dengan sebab itu kepada saya, orang yang mencari kekuatan dengan cantik, dengan sihat secara ekstra ini, secara luar biasa, lain dari biasa ini, adalah mereka yang sudah melupakan apa yang dianugerahkan Allah itu sebenarnya sudah paling cantik. Dan akhirnya orang yang terlekang hubungan rasa cantik pada Allah, hilang rasa syukur dengan apa yang Allah sudah kurniakan, akan hilang segala-galanya. Termasuk hilang keyakinan kepada agama, hilang keyakinan kepada kekuatan ilahi, dan lupa untuk bersyukur dengan anugerah-anugerah yang sudah Allah bekalkan secara azalinya. Sebab itu tanda-tanda cenderung pada susuk menunjukkan kita sudah beransur sesat semula dalam terang. Diharapkan ini tidak jadi amalan lagi. Ya, terima kasih Dr. Rubiah. Mengapa susuk hari ini mula dan kembali mendapat tempat? Jawapannya mudah. Kerana masyarakat sudah makin keliru dalam nak menilai dan mentafsir akan makna cantik. Bagaimana Islam melihat dan juga memandang tentang amalan susuk ni dalam masyarakat. Mungkin Ustaz ada jawapan. Susuk ini bukan sekadar persoalan biasa, tetapi ia melibatkan persoalan akidah. Iaitu apabila kita cuba untuk berlawan dengan takdir, cuba untuk mengubah sesuatu dengan ikhtiar yang tidak masuk akal. Dan perlu kita sedar bahawa perbuatan memakai atau memasukkan susuk itu adalah sama perbuatan mengubah ciptaan Allah. Yang ini paling besar. Sebab itu saya nyatakan persoalan susuk adalah persoalan akidah. Berlawan dengan takdir, mengubah ciptaan Allah. Dan semua ini yang memainkan peranan di belakangnya adalah syaitan. Ada dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala merakamkan sumpah dan janji syaitan di dalam surah An-Nisa ayat 119, yang mana syaitan telah berjanji wala amurannahum falyughayyiruna khalqallah, dan aku akan menyuruh manusia ini, menggoda mereka sampai mereka mengubah segala ciptaan-ciptaan Allah, termasuklah wajah-wajah mereka itu. Aku akan goda supaya mereka ubah ciptaan itu tadi.
Kalau kita rujuk di dalam surah An-Nisa ayat 19 ini, Allah Ta'ala gunakan dua perkataan tatkala memulakan kisah rasukan daripada syaitan ini. Pertama Allah sebut wala udillannahum, iaitu yang pertama syaitan kata aku akan sesatkan manusia. Yang kedua wala umanniyannahum, aku akan berikan angan-angan kepada manusia. Kemudian barulah syaitan sambung dan aku akan arahkan mereka ubah ciptaan Allah. Artinya yang pertama syaitan akan sesatkan kita. Sesat sungguh-sungguh. Dia akan ubah nak lawan takdir Allah. Tak masuk minang dia orang lalu dia ingat ini sudah musibah. Lawan takdir Allah dia melakukan pelbagai perkara. Kemudian akan diberikan angan-angan. Kita beranganlah konon-konon bila masuk berlian, jarum emas, buluh, kaca, mutiara. Ada yang nampak Islamik sikit, masuk ayat tertentu. Cuma hari ini orang buat pula ubah kepada implan benang emas 24 karat, ketebalan 0.1 mm, masuk di atas lapisan dermis paling tinggi. Ini tak haram ustaz, ini masuk cara moden, tak ada jampi. Ini permainan setan, dia akan beri angan-angan. Dan Allah tutup ayat ini, Allah Ta'ala menyebut ya'iduhum wa yumannihim, dan setan dia akan beri janji-janji indah kepada kita. Dia akan memperdaya kita, yang mana akhirnya perbuatan kita itu mendatang musibah kepada diri kita sendiri. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Badri. Ustaz Nafi, macam mana pula kalau kita nak tafsirkan tentang Islam memandang perkara ini? Dalam amalan susuk ini terang dan jelas ada unsur-unsur pemujaan kepada makhluk halus, pemujaan kepada syaitan melalui jampi-jampi yang dibaca pada bahan-bahan tertentu, dan bahan itu dimasukkan ke dalam tubuh badan. Apabila masuknya bahan itu ke dalam tubuh badan, dia menjadi satu daripada beberapa pengkalan untuk syaitan mempengaruhi orang itu supaya menjadi malas beribadat, supaya menjadi suka melakukan maksiat dan sebagainya lagi. Dan ini telah dinyatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, asy-syaitanu yajri majrad dam. Maksudnya syaitan itu mengalir bersama-sama dengan darah. Masuknya bahan-bahan tadi ke dalam badan kita, tuan-tuan, artinya memberikan ruang kepada syaitan mengalir dengan lebih cergas lagi di dalam badan kita. Maka dengan itu lahirlah tingkah laku, perasaan dan sebagainya lagi yang tidak enak, kerana kita diajar supaya menjadikan syaitan itu sebagai musuh. Allah Ta'ala berfirman, innasyaitana aduwwun fattakhidhuhu aduwa. Sesungguhnya syaitan itu adalah musuh, maka jadikanlah kamu, hai orang yang beriman, jadikanlah syaitan itu sebagai musuh. Jadi kita perlu minta berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala daripada syaitan-syaitan. Bukannya kita ambil bahan-bahan yang boleh menjadi pengkalan kepada syaitan untuk bergerak bebas dalam badan kita ini. Oleh kerana itu, jelas kepada kita, amalan susuk memberikan suatu ruang yang lebih luas lagi kepada syaitan menguasai diri kita, menguasai tingkah laku kita, dan seterusnya merosakkan akidah kita. Terima kasih Ustaz Hanafi. Cukup penting bagi kita. Selama ini kita didengarkan tentang susuk, kita tahu pengamalannya dan kita nampak natijahnya. Dan malam ini secara jelas kita bawakan bagaimana Islam melihat perilaku ataupun perbuatan susuk yang jelas. Susuk ini melawan ketentuan Tuhan. Susuk ini sebenarnya membawa kita ke arah berkawan dengan syaitan. Dan yang paling kita bimbang, susuk ini sebenarnya mengajak kita menjadi orang yang kufur akan nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Memakai susuk dengan niat untuk menunjuk-nunjuk, terutama kepada lelaki yang bukan mahram, adalah perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, malah mengubah ciptaan Allah, adalah suatu yang dilaknat, yang dikutuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh itu, setiap umat Islam naklah agar sentiasa menjaga akidah agar tidak terjebak dengan perbuatan syirik. Dosa syirik tidak akan diampun sama sekali oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Yang bermaksud sesungguhnya Allah tidak akan mengampun dosa syirik, dan dia akan mengampun selain daripada demikian itu bagi mereka yang dia kehendaki.
buka ruang ini yang seluas-luasnya kepada masyarakat di Universiti Tun Hussein On Batu Pahat. Kalau ada mungkin pengalaman-pengalaman ataupun perkara yang nak ditanyakan dengan ketiga-tiga orang ahli panel ini, insya-Allah kita akan kongsi bersama dalam ruangan sesi soal jawab bersama dengan Hafiz di bawah sana. Silakan Hafiz. Terima kasih Ustaz Syahrin. Inilah dia bicara tentang susuk ni Ustaz ya. Sangat misteri dan juga saya rasa ramai nak berikan pandangan. Jadi kalau boleh saya nak bersama dengan seorang yang berada di Dewan Terbuka ni, sama-sama abang ni lah Boleh bang Situasi masyarakat sekarang ni kita dah tahu dah sebenarnya apa ni, susuk ni tak baiklah untuk kehidupan kita kan. Kita dah tahu dah natijahnya, implikasinya. Tetapi kenapa masyarakat masih lagi memilih cara ni untuk mencapai matlamat mereka? Tak kiralah nak cantik ke, nak kaya ke, nak kuat ke, kenapa agaknya? Mungkin di antara mereka ni yang masih lagi cetek ilmu agama dan tak nampak lagi dengan kebesaran Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kalau kita lihat pun daripada dulu sehingga sekarang ini masih lagi mengamalkan kepercayaan ataupun budaya karut-marut ini. Dan oleh itu kita sama-sama menyeru untuk kita perbaiki diri kita supaya kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu pandangannya Abang Zul. Terima kasih bang. Ustaz, ini dia saya kira abang ni pun tak bersetuju dengan ramai di kalangan yang menonton pada malam ini, tak bersetuju dengan amalan susuk ni untuk mencapai matlamat. Apa jua yang kita idam-idamkan. Ustaz, apa kata kita bawa lagi bicara susuk ni untuk pusingan yang seterusnya? Terima kasih Hafiz. Seorang saja yang telah memberikan pandangan tadi yang nampaknya dia bersetuju dengan perbincangan kita di pusingan pertama tadi, bahawa susuk memang satu perkara yang ditegah. Jadi Dr. Rubiah mungkin nak komen apa yang telah diberikan oleh sahabat kita tadi. Sudah 50 tahun merdeka. Kenapa jiwa dan pemikiran tidak merdeka? Sudah berpuluh-puluh universiti. Sudah banyak cendekiawan, takkan jadi cendawan juga. Sebab itu pada saya, kekuatan yang harus terbina, terutamanya pada mereka yang ingin mencapai kemajuan. Kalau kemajuan yang dicapai, modal insannya nak dibina masih bergantung pada jin dan iblis, bermana negara kita akan tersungkur, jatuh dan terterap sebagai bukan negara maju, tapi negara yang mundur semundur-mundurnya. Kerana percayaan kita yang pada tahayul-tahayul ini dialah berlaku pada abad ke-12, 15, 20 dan tak 20 tak ada dah. Bermakna kalau kita masih ada lagi, kita dah masuk hutan dah ke belakang balik. Maka kalau inilah yang terpapar, maka jelas pada kita masih ada yang tak cantik dalam masyarakat. Masih ada kelompok-kelompok yang tidak meyakini bahawa Allah itu pencipta, dan masih juga tidak meyakini bahawa iblis itu adalah syaitan, adalah pemusuh nombor satu. Walau musuh negara, dadah musuh manusia sebagai hamba Allah adalah iblis. Dengan sebab itu sekali lagi pada saya, kalau kita mahu apa saja, orang yang kenal Tuhannya, orang yang terdidik dengan asuhan pendidikan agama yang diseratakan di seluruh negara, tidak ada anak-anak yang berumur 7 tak cecah kaki ke sekolah. Tak ada anak 15 tahun yang terpaksa keluar dari sekolah. Mereka harus lanjut sampai 15. Pada tingkatan 5, berumur 18 dan 17, dan akhirnya melancung ke IPT. Kalau masih ada lagi di kalangan ahli-ahli keluarga, masih ada di kalangan ahli karya yang masih mengamalkan perkara-perkara ini, bermakna jemaah dalam karya tidak begitu kental. Sebab itu pembenterasan, pemerhatian, perkongsian, penelitian harus dibuat secara rapi, bukan saja oleh pihak berkuasa tempatan, tetapi kita sebagai jiran tetangga, kita sebagai sahabat dan kerabat, harus tidak sekadar melihat, kamu tak buat, aku tak nak. Kita bukan nak selamat diri, nak selamat jemaah. Sebab itu kata Nabi, kata umati sampai ke akhir hayatnya. Sangat sayang junjungan dengan kita. Allah dah bagi kita sebaik-baik kejadian, dan kita sudah diutus sebagai apa yang dia kata hamba Allah dan khalifah Allah. Kalau ini pun tidak terangkat, bagaimana jangan mimpi kita nak jumpa titik-titiknya syurga. Jangan mimpi kita kata kita nak lalu secara mustaqim macam kilat. Jangan mimpi kita nak dapat syurga yang kita idam-idamkan. Walaupun Nabi pesan, semua umat aku masuk syurga, tapi ada satu partiga yang akan singgah dulu ke neraka. Mudah-mudahan aktiviti begini tidak dibenarkan menyubur di mana-mana pun, dalam bentuk apapun, dalam kelompok mana pun, dalam ceruk mana pun. Jika ada tanggungjawab kita yang sayang akidah, sayang masyarakat, sayang pindah supaya tidak tercemar, harus membantu untuk membenterasnya. Saya juga bersetuju Doktor, bahawa kadang-kadang kita berjuang nak dapatkan merdeka beria, tapi bila dah merdeka kita masih nak serahkan balik diri kita untuk dijajah oleh penjajahan yang paling dahsyat, iaitu penjajahan daripada syaitan yang direjam ini. Kita dah jelas dah tadi, susuk ni mengundang jadi kawan syaitan, susuk ni mengundang kemurkaan Allah. Tapi makin kita sebut, makin itulah keadaannya, makin ramai pula yang nak terai mencuba ataupun mengamalkan benda ni. Apa punca mereka jadi macam ni? Silakan.
Faktor utamanya ialah kerana kejahilan. Kejahilan tentang tuntutan akidah dan keyakinan kepada janji-janji Allah Subhanahu wa taala. Bila kita nak tahu punca ni secara umumnya kita boleh lihat setengah daripada mereka kerana nak mencari rezeki dengan cara kecantikan, dengan cara kekuatan tubuh badan, pendekatannya susuk. Ada setengah orang memilih jalan tersebut untuk pengaruh, menambahkan pengaruh dia. Ada setengah orang yang lain pula untuk memperolehi pangkat yang lebih tinggi, supaya dengan kecantikan itu ramai orang kasih, maka dia boleh diberikan pangkat yang tinggi. Dan ada sebahagian yang lain kerana ingin mencari kawan-kawan, ingin memperolehi kawan-kawan dalam jumlah yang lebih ramai lagi. Jadi daripada sebab-sebab ini, maka lahirlah suatu perasaan bahawa dengan memakai susuk ini rezeki kita akan bertambah. Dengan memakai susuk ini kawan kita akan bertambah. Dengan memakai susuk ini pangkat kita akan makin naik lagi. Sedangkan sebenar-benarnya rezeki itu bertambah dengan takwa, dengan berdoa. Kawan boleh jadi ramai dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi lahirnya pandangan yang salah dan silap itu kerana kurang fahamnya mereka kepada akidah Islam yang sebenarnya. Oleh kerana itu, persoalan kejahilan tentang ajaran Islam yang sebenar perlu kita lihat bermula daripada dalam diri mereka itu sendiri. Lahirnya suatu perasaan tidak yakin kepada jalan-jalan takwa yang telah dikemukakan oleh Islam. Umpamanya cari rezeki, Islam telah meletakkan garis-garis dia. Kemudian mencari kawan-kawan, Islam telah meletakkan garis-garis dia. Tak perlu kita mengambil pendekatan yang dilarang seperti menggunakan susuk tadi. Segelintir masyarakat telah meyakini bahawa dengan mengambil jalan tadi, mereka akan memperolehi hajat mereka. Tanpa mereka menyedari bahawa alternatif yang telah dikemukakan oleh Islam, berdoa kepada Allah Ta'ala umpamanya, mendekatkan diri kita dengan memperbanyakkan amal-amal yang soleh, itu semuanya boleh memberikan kelebihan-kelebihan yang mereka kehendaki itu. Terima kasih Ustaz. Ustaz Badli, apakah mungkin sebab masyarakat jadi berminat pada susuk ni kerana dia merupakan satu shortcut ataupun laluan ringkas yang paling mudah nak dapat sesuatu. Kalau nak dapatkan kejayaan macam disebut tadi, kemewahan tak nak lama tadi. Tapi kalau hanya cocok 1 minggu, berubah segala-galanya. Apakah kerana itu mereka rasa itu berminat? Silakan Ustaz. Salah satu faktor yang menyumbang kepada timbul semula minat ini kerana saya kira faktor media. Tidak boleh dinafikan bahawa apabila paparan yang keterlaluan dalam kita memberikan gambaran sedikit sebanyak mempengaruhi masyarakat. Asalnya orang tak tahu, boleh jadi tahu. Asalnya dia tak ada fahaman langsung tentang apa itu susuk, lalu akhirnya boleh jadi tahu dan nak cuba. Ini juga kita tak boleh nafikan. Cuma saya sekadar menyambung apa yang Ustaz Hanafi dah terangkan tadi, bahawa kita melakukan atau manusia melakukan susuk ini, kalau kita nak simpulkan dengan satu ayat, ialah dia nak mendapatkan kelebihan bagi menutup satu-satu kekurangan yang ada pada diri dia. Dia kurang dari segi kecantikan, maka dia nak tutupkan kekurangan itu dengan susuk, shortcut, jalan pintas. Dia kurang rajin bekerja, lalu dibubuh susuk yang tertentu untuk dia lebih rajin bekerja. Kekurangan ini mereka tutup dengan susuk. Yang ini menjadi masalah. Dalam soal kecantikan misalnya, mari kita berfikir sejenak. Adakah kita rasa kita ini belum cukup cantik? Adakah kita rasa apa yang Tuhan buat pada diri kita ini belum sempurna? Sedangkan Allah sebut di dalam Al-Quran, manusia ini fi ahsani taqwim, dijadikan manusia ini sebaik-baik, semolek-molek kejadian. Tetapi seolah-olahnya kita ini lebih pandai dari Tuhan. Tuhan buat hidung kita sebegini misalnya, lalu kita buat benda tertentu supaya hidung kita nampak lain. Adakah kecantikan ukuran bagi seorang kehebatan manusia? Laisal jamal jamalul wajhi wal badani, walakinal jamal jamalul ilmi wal adabi. Bukanlah orang cantik itu cantik rupa paras tubuh badan, tetapi orang yang cantik itu adalah dengan ilmu dan juga akhlaknya.
Wajah adalah cerminan daripada hati. Akhlak itu yang dinilai oleh orang dan diingat sampai mati. Ingatlah Nabi berpesan, innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tuhan tidak pandang siapa wajahmu, Tuhan tidak pandang berapa hartamu, yang Tuhan pandang hati dan juga amalan kamu. Kalau Allah nak pilih hanya orang yang cantik saja masuk syurga, saya kira orang Hindustan sajalah yang masuk syurga semua-semua. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Bali. Itu di antara penjelasan yang bagi saya tak payah saya ulas kerana telah jelas menggambarkan di mana sebenarnya gambaran ataupun maksud kecantikan di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Saya nak pergi pada Dr. Robiah. Tadi di awal Dr. Robiah kata bila orang bersusuk ni bukan nak beri kepada dia itu kesihatan, malah cari penyakit. Ini dah terlanjur dah kita sebut soal cari penyakit ni. Apa kesan susuk, Doktor, kepada pengamalnya baik dari segi mental, fizikal maupun yang lain-lain? Silakan Doktor. Orang yang kehilangan keyakinan sahajalah yang bersusuk. Selagi dia tidak dengan susuk, dia merasa dia lebih yakin. Dengan keyakinan tanpa kekuatan kemahiran, keyakinan itu membuat dia melonjak jadi takabur, membuat dia melonjak menunjuk-nunjuk, membuat dia melonjak untuk mempamerkan apa yang tak patut dipamerkan. Dia akan menceritakan apa yang tak patut diceritakan dan akan mencuba aktiviti-aktiviti yang tidak terlintas dalam kepalanya. Selain pengaruh media, ada yang tukang andamnya, ada yang tukang adonnya, ada yang tukang bawanya, ada yang tukang tunjuknya, ada yang tukang bacakan pantang larangnya. Kamu bersusuk tak boleh kena angin, tak boleh kena itu, tak boleh kena ini, kamu begitu, kamu begini, makan itu, makan ini. Ada modus operandi yang lengkap. Ini masalahnya. Walaupun duduknya nun di ujung Kuala Sedeli, ada kenderaan yang boleh pergi, ada pula tunjuk jalan yang paling cekap, ada telefon yang boleh sampai ke sana. Maka dengan sebab itu pada saya, kesilapan-kesilapan yang berlaku, pertama riak, kedua tidak yakin dengan apa yang Allah bagi, dan yang paling penting dia mencuba sedaya upaya untuk mengusahakan apa yang dia angan-angankan dengan apa cara sekalipun, kerana keyakinan yang ditambah berdasarkan tambahan besi halus tadi itu akan membuat dia rasa I am the king. Kalau kita rasa I am the king, bermakna dia sudah pandang orang remeh temeh. Apa yang boleh buat, apa yang boleh bagi, I got whatever I want. Kalau inilah yang terjadi, dia hilang dan dia tiang tegak untuk berpijak ke bumi, dia hilang kesantunan untuk menghargai diri sebagai hamba Allah, dan akhirnya dia akan terpesong selebar-lebarnya daripada apa yang dikatakan cara-cara hidup yang halal, bermarwah, beriman dan berakhlak. Makna amalan susuk ini apabila ada kaitan dengan mohon kepada jin atau syaitan ini, akhirnya boleh membawa kepada syirik. Iaitu sebab apa syirik? Iaitu memohon kepada lain daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Mana dosa orang yang syirik kepada Allah adalah dosa besar, dan dia tidak akan diampunkan oleh Allah melainkan dia bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi sekiranya dia mati tetapi dia sempat bertaubat kepada Allah, insya-Allah lah kalau dia sempat bertaubat, dan insya-Allah Allah akan ampunkan dosanya. Kita bimbang amalan dia tu, amalan susuk ini berterusan dan dia tidak bertaubat. Itu yang kita bimbang. Ustaz Nabi, sebagai orang yang menjadi pengamal perubatan Islam ni, mungkin ada pengalaman-pengalaman lah. Orang ni kadang-kadang tak terantuk, dia tak mengadah kan. Jadi mungkin dah kena tu, dah tak boleh nak buat, baru datang jumpa Ustaz, tolonglah saya dah begini. Ada tak pengalaman-pengalaman yang boleh menunjukkan kesan buruk bila melakukan susuk untuk masyarakat mendengar pada malam ni? Silakan Ustaz. Kesan buruk itu sangat banyak lah. Ada di antaranya yang berbentuk akidah, seperti ragu-ragu, seperti takut. Ada yang berbentuk mental, seperti fikiran, seperti cepat marah, pelupa. Dia tak ingat di mana barang-barang yang dia letak. Bahkan dia lupa kepada nak ambil anak dia pergi sekolah. Perkara-perkara yang besar pun dia boleh lupa. Ini gangguan yang menyerangnya dalam bentuk fikiran, dalam bentuk perasaan. Dan yang lebih teruk daripada itu lagi, kesan yang buruk yang menimpa kepada fizikal. Menimpa kepada fizikal ini mungkin datang perasaan sakit kepala pada kebanyakan waktu, ataupun datang rasa sakit lutut pada kebanyakan waktu. Ada di antaranya yang tak boleh tidur selama beberapa tahun, selama beberapa belas tahun, disebabkan oleh perkara-perkara tadi. Sebenarnya bila syaitan telah masuk,
ke dalam badan melalui pendekatan pengamalan susuk tadi, maka syaitan akan mengganggu akidah mula-mula sekali. Daripada akidah ini, maka dia akan mengganggu kepada fikiran, perasaan, seterusnya kepada fizikal. Jadi bila penyakit yang berpunca daripada roh, akidah itu dia ganggu roh, maka nak dirawat secara fizikal, ini tidak mudah untuk kita selesaikan. Penyakit yang berpunca daripada fizikal, kita boleh rawat melalui pendekatan fizikal. Penyakit yang berpunca daripada perasaan, mesti dirawat melalui perasaan juga. Barulah fizikal tu boleh jadi elok. Penyakit yang berpunca daripada roh, mestilah dirawat melalui roh juga. Jadi kalau sakit ini menyebabkan kepada fizikal, sedangkan asalnya adalah daripada roh, maka sukar untuk menemui obat bagi merawati penyakit tersebut. Jadi malanglah kepada orang yang mengamalkan perkara itu, kerana dia memulakan penyakitnya daripada roh dia sendiri. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Nafi. Saya rasa kita masih belum puas lagi ni nak mendengar kesan-kesan langsung ataupun kesan yang negatif, kesan daripada amalan ataupun pemujaan ataupun pelaksanaan perkara susuk ini. Tapi sebelum kita nak menyambung perbincangan, saya kira mungkin orang Batu Pahat di universiti ini juga ada pengalaman ataupun pernah melihat perkara yang serupa yang dalam perbincangan kita tadi. Bolehlah kita kongsi bersama, kita kongsikan dengan seluruh masyarakat Islam di negara kita agar perkara yang keji ini, yang terkutuk ini, yang bertentangan dengan norma kesyukuran kepada Allah ini dapat sama-sama kita bendung dan juga kita tentang secara bersama. Silakan Hafiz bersama dengan masyarakat di Batu Pahat. Silakan Hafiz. Terima kasih Ustaz Salim. Kita masih lagi bersiaran daripada Dewan Terbuka Universiti Tun Hussein Malaysia untuk satu lagi siri Forum Perdana Wali Islam bertajuk Susuk. Seperti yang Ustaz katakan tadi, saya di awal-awal tadi dah berkenalan dengan Haji Gulam ya. Haji Gulam, kita nak berkongsi cerita untuk sama-sama kita berkongsi dengan semua yang ada di sini dan juga menonton di rumah ni tentang kesan-kesan langsung. Agaknya kalau Haji pernah berjumpa ataupun boleh menceritakanlah pengalaman-pengalaman sikit. Mana mereka yang nak jadi kaya ke, nak jadi kuat ke, nak jadi cantik ke, supaya jangan mengamalkan ilmu hitam ini. Kerana peristiwa ini saya dah ada peristiwa, iaitu seorang berdasarkan saya memanglah menjadi kaya raya kerana dia mengamalkan ilmu hitam ini. Tapi hidupnya pun hanya 40-an saja. Tak sampai pun panjang sampai 6-70. Dah dicabut nyawa oleh Allah kan. Tak guna, kaya pun tak guna kan. Jadi lagi baik. Jadi dana mati itu pun lagi dahsyat. Apa kata orang tak diterima di bumi. Jadi bila mayat itu dikapankan dan dimandikan, dikapankan, disembayangkan, dibawa tanah perkuburan, masukkan jalan, mayat tak boleh masuk. Kubur tu jadi kecil. Itulah. Ya. Terima kasih. Terima kasih. Ini secara eksklusif pendedahan yang dibawakan oleh masyarakat kita. Tapi rasanya cerita ini harus diberikan iktibar kepada semua yang menonton, baik di rumah ataupun di lokasi kita. Dan sekiranya anda semua ada cerita juga yang ingin dikongsi bersama-sama dengan kami, jangan lupa emailkan di alamat forumperdana@islam.gov.my. Ustaz, kita dah dengar cerita secara eksklusif ni. Silakan kepada pusingan yang seterusnya. Mungkin Ustaz Badli dalam hal yang begini, mungkin ada Ustaz nak kongsi sesuatu untuk kita kongsi pada malam ni. Silakan Ustaz. Ya, inilah risiko yang perlu kita tanggung apabila melakukan sesuatu perbuatan yang dilaknat oleh agama. Bila sebut dilaknat ini, Masya Allah, kalimat laknat ini digunakan secara terus oleh Ibnu Abbas dalam satu hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kata Ibnu Abbas, Nabi SAW menyebut, la'anallahu al-washimati wal mutawshimati wan nasimati wal mutanassimati wa mutafallijati lil hissi wal mughirati khalqillah azza wa jalla. Kata Ibnu Abbas, Nabi berpesan, Allah laknat orang perempuan. Ini Nabi sebut secara jelas sebab dhamirnya orang perempuan. Allah laknat orang perempuan yang cuba membuat tatu, cocok badan dia, mengalihkan hidung, mengubah ciptaan Allah. Kemudian Ibnu Abbas mengatakan, summa qala ala al'anu man la'anahu Rasulullah. Adakah kita tidak boleh laknat kepada orang-orang macam ni? Pasti kita laknat juga orang yang berusaha mengubah apa yang Allah telah lakukan kepada mereka. Maka muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, marilah kita bertaubat.
Kalau kita telah mengamalkan perkara ini, pintu taubat masih lagi terbuka. Kepada yang telah pun mengamalkan, bertaubatlah. Dan kepada yang belum pernah bercuba, jangan cuba-cuba kerana risikonya terlalu besar. Yang tadi saudara kita menceritakan risiko bila nak mati, risiko bila nak dimasukkan ke liang lahat. Itu belum cerita risiko masa hidup. Banyak pantang larang. Masya Allah, orang susuk ni manusia paling banyak pantang. Tak boleh cerita dekat orang dia pakai susuk. Tak boleh makan pisang mas, tak boleh makan buah kondo, jantung pisang, pisang tanduk, labuai. Baru sedikit tak boleh makan. Tak boleh lalu bawah ampai kain, la ilaha illallah. Tak boleh cocok lidi sate pada badan. Lidi sate, kita cocok-cocok pada dia, tawar dia punya susuk tu. Tak boleh dilempar dengan bantal. Baru sedikit, terlampau banyak sangat pantang larang. Maka marilah kita berfikir kembali. Adakah agama mengajar kita jadi sampai tidak merdeka begitu? Negara sudah merdeka, diri masih belum merdeka. Dengan lidi sate itu pun kita sudah kalah. Maka bagaimana kita nak bangga jadi orang yang hebat? Maka marilah kita berfikir untuk menjadi orang yang cemerlang. Hidup jangan dijajah oleh susuk. Wallahu a'lam. Sebenarnya satu kesedaran yang harus sama-sama kita fahami di sebalik yang tersirat apa disebutkan oleh Ustaz Badri tadi. Semoga apa yang telah dijelaskan, kita hidup merdeka dalam kata yang sebenar, keimanan jangan sampai dijajah, dan semoga apa yang telah disebutkan soal keburukan susuk ini tidak akan sama-sama kita ulangi. Jadi saya kira dah panjanglah dan juga banyak perkara yang dah kita sebutkan tentang kesan buruk. Jadi tadi Ustaz Badri pun dah sebut, Ustaz Nafi, tentang orang yang nak balik ke pangkal jalan untuk bertaubat ni. Mungkin dah terlanjur perbuatan, terikut kawan dan sebagainya. Jadi apakah perkara yang boleh kita lakukan untuk kita bimbing dia? Apakah kaedah yang boleh kita berikan kepada mereka supaya mereka dapat kembali ke pangkal jalan sebelum peristiwa yang Abang Gulam cerita tadi berlaku dalam diri kita? Silakan Ustaz. Perkara yang wajib dilakukan oleh orang yang mengamalkan susuk ini ialah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bertaubat dalam erti kata yang luas, bukan bertaubat dalam khusus dalam susuk itu saja, tetapi dalam erti kata yang luas, kerana amalan susuk ini akan menyebabkan orang itu malas beribadat. Yang ni dia kena baiki diri dia. Akan menjadikan dia berseronok melakukan perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Taala. Yang ni dia kena perbaiki diri dia. Di samping itu, dia hendaklah memperbanyakkan lagi melakukan amal-amal yang sunat. Perkara-perkara sunat yang disukai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Walaupun perkara itu sunat saja, dia perlu latih melakukannya, seperti sembahyang sunat, berpuasa sunat dan sebagainya lagi. Mungkin masyarakat kita mempunyai suatu fahaman yang salah apabila mereka beranggapan bahawa seorang yang insaf daripada amalan susuk yang dilakukannya itu, dia mestilah pergi berobat, buang susuk itu dan selesai cerita dia. Sebenarnya tak macam tu. Bila dia pergi berobat, untuk beberapa ketika dia akan jadi okey. Tapi selepas beberapa lama, kesan-kesan susuk itu akan timbul balik, timbul semula dalam badan dia, dan memerlukan kepada dia berobat lagi, dan begitulah seterusnya. Jadi perkara yang paling perlu dia lakukan ialah dia membersihkan jiwa dia sendiri, diri dia sendiri, dengan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ada banyak doa-doa, zikir-zikir yang boleh diamalkan. Di antaranya doa-doa, zikir-zikir yang berbentuk perlindungan. Disebut dalam kitab zikir, disebut al-isti'azah. Kita berlindung dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Umpamanya, a'udzu bikalimatillahi tammah min syarri ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha, dan sebagainya lagi. Ataupun paling-paling kurang, kita hendaklah, orang yang insaf ini hendaklah sentiasa mengamalkan membaca 3 kul di waktu pagi, di waktu petang, dan juga di waktu nak tidur. Pada masa-masa tertentu dia akan mungkin rasa sakit, tak selesa, maka pada waktu itu hendaklah dia banyak membacakan surah Iza zulzilatil ardi zilzalaha. Itu di antara contoh. Tapi di sana ada banyaklah lagi perkara-perkara yang mesti dilakukan. Yang paling penting, orang itu mestilah sentiasa membersihkan jiwa dia, mentazkiyahkan diri dia dengan melakukan ibadat dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya masyarakat kita buat satu kajian bagaimana untuk awet muda dengan cara yang moden, cara yang tidak menyalahi syarak, cara yang tidak boleh mendolatkan tubuh badan kita dengan kajian-kajian saintifik yang lebih baik.
rakyat kita dah boleh pergi ke angkasawan ini, dah boleh pergi ke angkasa ni, maka sepatutnya lah kita menolaklah perkara-perkara yang meragukan, perkara-perkara yang mencemarkan agama kita, mencemarkan masyarakat kita, sesuatu yang bertentangan dengan syarak. Saya nak pergi kepada Ustaz Fadli. Ustaz, mungkin apa lagi kaedah-kaedah bimbingan terapi dari segi Islam yang boleh kita kongsi kepada pendengar untuk menarik mereka yang nampaknya telah menginsafi kesilapan yang lalu. Silakan Ustaz. Muslimin muslimat sekalian, insaflah bahawa susuk adalah dilarang di dalam Islam. Tidak ada kompromi dan perbuatan susuk adalah perbuatan yang berdosa. Maka sebagai hamba Allah, kita sudah menyatakan taat ikrar aku janji kita bahawa kita mesti tunduk dan patuh pada setiap larangannya. Bak kata orang tua-tua, tidak boleh menetak jati papan di Jawa dibelah-belah. Jangan diturut kehendak hati, kita di bawah perintah Allah. Apa guna cantik? Apa guna kita jadi gagah? Tapi kalau akhirnya kecantikan dan kegagahan itu menyebabkan kita semakin jauh dengan Tuhan, sepatutnya lakukanlah apa-apa ikhtiar supaya kita makin dekat dengan Tuhan. Tetapi kalau perbuatan itu menyebabkan makin jauh, makin sombong, makin takbur, memandang rendah pada orang lain, maka adakah ini baik pada pandangan agama? Saya teringat kata-kata orang tua-tua, bila takburkan rupa yang elok, itulah yang akan membinasakan makhluk. Ramailah perempuan telah terkelok sebab tertipu dunia yang olok-olok. Bila takburkan gagah perkasa, pandai bersilat bertikam biasa, didatangkan Allah penyakit yang bisa, mengangkat tangan tiada kuasa. Mulia itu adalah takutkan Allah serta malu akan Rasulullah. Inna akramakum indallah atqakum kepada Allah. Orang yang paling mulia adalah orang yang paling takwa kepada Allah. Bukan paras rupa, bukan kegagahan yang ada pada kita, tapi bagaimana ibadah, semakin dekatnya kita dengan Allah, itulah sebenar-benarnya kebahagiaan yang hakiki. Wallahu a'lam. Sebenarnya perkara soal susuk ini, kalau kita dibiarkan, akhirnya nanti memberi kesan yang buruk dan mudarat. Yang paling penting, keimanan boleh terjejas. Hasil kita bincang sepanjang perbincangan tadi. Sebelum kita nak bersurai pada malam ini, saya difahamkan Hafiz, ada satu orang penonton juga nak bertanya di akhir-akhir perbincangan kita ni. Mungkin kita beri laluan lah sebelum kita tutup perbincangan pada malam ni. Silakan Hafiz. Terima kasih Ustaz Syarif. Memang betul Ustaz. Ni di sebelah pakcik sebelah saya ni rasa jadi nak bertanya ya pakcik. Boleh kita silakan, saya silakan untuk bertanya kepada para panel kalau ada soalan di sini pakcik. Masa berubah. Cara-cara perubatan juga turut berubah. Sama ada perubatan cara tradisional ataupun cara moden. Apakah perbezaan di antara cara-cara perubatan yang dibenarkan oleh agama dengan cara-cara perubatan yang dilarang oleh agama? Sekian, terima kasih. Ringkas saja soalannya Ustaz. Saya rasa Ustaz mungkin boleh pilih mana-mana panel yang dirasakan sesuai untuk menjawab soalan tadi. Silakan Ustaz. Terima kasih Hafiz. Saya ingat soalan ni pengamal perubatan jauh lah. Dia biasa bercimpung dalam bidang ni. Silakan Ustaz. Amalan perubatan yang dilarang ialah yang haram. Sama ada haram dari segi cara, ataupun haram dari segi alat, ataupun haram dari segi bacaan, sebutan. Haram dari segi cara ialah sesuatu perubatan yang mengambil pendekatan yang dilarang oleh Islam. Umpamanya mengambil bahan-bahan yang najis, ataupun menggunakan alat yang tidak najis, menggunakan sudu, sama. Tapi sudu itu syaratnya mesti dicuri. Perbuatan curi itu adalah haram. Syaitan masuk ke dalam alat itu melalui perbuatan curi itu. Jadi itu jadi haram. Perkara yang dihalalkan atau yang dibenarkan oleh syarak ialah yang bersih daripada unsur-unsur yang haram itu. Haram alat tak ada, haram cara tak ada, haram pada bacaan tak ada. Maka dia boleh dikira sebagai dibenarkan oleh syarak. Apatah lagi sekiranya perkara itu dibuktikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada dalam keterangan hadis menyebut Rasulullah buat macam tu. Umpamanya berdoa, umpamanya membaca ayat-ayat tertentu. Confirmlah perkara itu
diizinkan oleh Islam, diizinkan oleh syarak. Terima kasih. Terima kasih Ustaz Hanafi dalam penjelasan dan sekaligus menjadi jawapan dan juga rumusan perbincangan kita pada malam ini. Memang masih banyak lagi perkara yang kita nak bincang, nak sentuh, tapi memandangkan masa agak terbatas pada malam ini, insya-Allah akan diisytiharkan ataupun diusahakanlah mungkin tahun depan kita buat susuk fasa kedua ataupun pusingan kedua ataupun susuk dua lah untuk memudahkan kita memberi lagi penjelasan-penjelasan kepada masyarakat yang bersifat ilmu untuk akhirnya masyarakat tahu di manakah laluan yang sebenarnya harus dilalui untuk membantu mengukuhkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih kepada kita tiga orang di panel datang kesudian bersama dengan kita pada malam ini. Istimewa juga terima kasih kepada Universiti Tun Hussein On Malaysia Batu Pahat yang sudi bersama dengan kita pada malam ini menganjurkan Forum Perdana Ehwal Islam berkongsi ilmu pengetahuan pada malam yang berbahagia ini. Dan akhirnya Hafiz di bawah untuk segmen penutup pada malam ini. Silakan Hafiz. Adalah menjadi harapan kepada kita semua agar paparan yang kita bawakan kepada anda pada malam ini menjadi iktibar kepada kita semua. InsyaAllah kita bersua lagi dalam siaran setiap hari Khamis jam 9.30 malam semestinya di RTM 1. Bersua lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menasihatkan kepada mereka yang sudah terlanjur dengan amalan itu bersegera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, kerana Islam melarang umat Islam mempercayai kuasa selain daripada Allah Subhanahu wa taala, kerana perbuatan itu termasuk dalam kategori syirik pada Allah Subhanahu